Baik, kembali dalam buletin awal ni. Pencemaran sungai pernah menyebabkan bekalan air dibekalkan 4 loji utama Sungai Selangor kepada 1.2 juta akaun terjejas, dan ini bersamaan dengan 5 juta pengguna air sekitar Lembah Kelang adalah insiden yang pernah berlaku dan juga menjejaskan kepentingan awam. Dan daripada keadaan dan juga situasi yang berlaku, natijahnya pastinya rakyat berhadapan dengan gangguan perkhidmatan, manakala premis komersil pula ada yang terganggu operasinya. Dan keadaan ini lebih buruk kerana ia membabitkan mungkin ada waktu-waktunya seperti hujung minggu, waktu-waktu kritikal untuk mendapatkan bekalan air dan sebagainya. Tetapi asal dan puncanya adalah disebabkan oleh berlakunya pencemaran air dan juga pencemaran sungai. Dalam konteks ini, kita nak melihat kepada apa antara strategi dan juga langkah jangka panjang yang cepat untuk dan harus dilaksanakan bagi memastikan perkara ini tidak berulang dan terus berulang. Jadi kita nak bersama dengan aktivis alam sekitar, Amlir Ayat ketika ini bersama saya melalui talian telefon. Assalamualaikum Amlir. Waalaikumsalam, Isa. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Pertama sekali, isu-isu berkaitan dengan ketiadaan air dan sebagainya ini telah pun berlanjutan dan juga ia antara isu-isu bermusim yang pernah kita dengar sebelum ini. Tetapi asalnya untuk kita melihat kepada bagaimana pencemaran sungai itu berlaku. Tetapi dalam konteks ini, apa antara strategi drastik yang perlu dilakukan bagi memastikan perkara ini tidak berulang dan dapat diatasi segera? Okey, terima kasih Isa dan juga Wani. Kalau kita menyebut berkenaan dengan strategi ataupun langkah jangka pendek, memang ada beberapa langkah utama yang kita boleh ambil untuk memastikan bahawa pencemaran sungai khususnya dari punca-punca perindustrian daripada kilang dan sebagainya yang telah banyak mencemarkan kawasan tadahan air khususnya di Selangor ini, maka terdapat 2 ataupun 3 langkah lah. Yang pertama sekali, pemantauan dan juga penguatkuasaan. Pemantauan dan penguatkuasaan ini sangat penting sebab ia memastikan bahawa kilang-kilang ini bukan sahaja dipantau bahan sisa yang dikeluarkan ataupun dihasilkan dan dibuang ke dalam sungai, tetapi juga kita nak tengok kilang-kilang mana yang sebenarnya tidak boleh wujud langsung di situ. Kilang-kilang haram. Kilang-kilang haram ini yang banyak mencemarkan kawasan-kawasan tadahan air. Jadi pemantauan ini harus dijalankan dengan berterusan dan penguatkuasaan juga harus dijalankan dengan agresif. Kita tidak boleh lagi bertoleransi dengan kilang-kilang yang banyak mencemarkan sungai ini dan menyusahkan rakyat berjuta-juta orang dan juga menjejaskan ekonomi negeri, dan seterusnya bukan sahaja menjejaskan ekonomi, malah kesihatan rakyat dan sebagainya. Jadi ini perlu dilaksanakan. Saya sedar bahawa dalam usaha untuk melaksanakan penguatkuasaan atau pemantauan ini kita menghadapi banyak masalah khususnya dari sudut tenaga manusia ataupun sumber manusia. Dan selain daripada itu masa, sebab kadang-kadang kilang-kilang ataupun industri-industri ini mencemar sungai di waktu-waktu yang di luar waktu kerja, misalnya 3 pagi, 4 pagi. Kita tahu tu waktu itulah mereka buang bahan-bahan ini ke dalam sungai. Sebab itu loji-loji pembersih, loji-loji rawatan air mentah ini, misalnya di Bestari Jaya, di sana pegawai ataupun kaki tangan yang memantau kualiti air ini terpaksa berjaga 24 jam, ada shift ya, dan setiap jam mereka perlu perhatikan kualiti sungai, kualiti air yang akan dihantar ataupun akan diedarkan kepada orang ramai. Jadi inilah yang berlaku di negeri Selangor sekarang. Kalau kita tengok, kalau kita pergi ke loji-loji rawatan kumbahan, mereka ni standby 24 hours ya untuk memastikan bahawa tidak ada pencemaran yang berlaku. Bila bau tu busuk sikit saja, terus mereka terpaksa hentikan operasi. Jadi pemantauan ini harus dilakukan berterusan dan bukan hanya di tepi-tepi sungai saja. Ya, sebab apa? Bila kita sebut kawasan tadahan, dia mungkin, kilang itu mungkin berada kira-kira 30 km daripada sungai yang akhirnya akan pergi ke loji rawatan. Jadi kawasan tadahan ini sangat besar. Termasuklah kawasan tadahan Sungai Selangor yang merupakan kawasan tadahan air yang sangat penting yang membekalkan
sumber air kepada orang ramai ataupun kepada penduduk negeri Selangor. Dan selain daripada itu, kita juga boleh melihat kepada peluang-peluang di mana kita boleh mengurangkan pencemaran daripada kilang-kilang terus secara langsung. Mungkin ada kilang-kilang yang berminat untuk merawat sisa toksik mereka. Maknanya sebelum sisa toksik itu dibuang ke dalam sungai, mereka kata, okey, kita nak rawat sisa ni. Tetapi kosnya terlampau tinggi. Dan kita memang tahu bahawa kos untuk merawat beberapa jenis sisa toksik ni sangat tinggi. Jadi mungkin perlu ada usaha di antara kerajaan negeri, malah kerajaan persekutuan dan juga kilang-kilang ataupun pihak industri untuk mencari jalan bagaimana kita boleh membantu kilang-kilang ini yang telah banyak membantu ekonomi negeri dan juga seterusnya negara untuk terus beroperasi, tetapi pada waktu yang sama mereka tidak lagi menghasilkan sisa-sisa toksik yang akan mencemarkan kawasan keadaan air. Jadi ini sangat penting, kita perlu melihat kepada peluang-peluang ini. Kalau kita boleh pastikan bahawa peluang-peluang ini dapat diisi dengan baik, maka kita boleh teruskan aktiviti-aktiviti ekonomi dan juga pada waktu yang sama menjaga kualiti air kita. Dan saya nak ambil contoh sikit, misalnya di Malaysia ni terdapat banyak teknologi-teknologi yang boleh merawat sisa kumbahan, sisa toksik dan sebagainya. Dan juga kalau di Singapura dan juga mungkin di beberapa buah negara Eropah, terdapat teknologi di mana setiap kilang yang berpotensi untuk menghasilkan sisa toksik itu adalah dikawal secara digital. Maknanya kilang-kilang itu di setiap kawasan ataupun di setiap alur keluar, dia punya outlet tu nak pergi ke sungai tu di mana sisa toksik itu dialirkan, ada sensor yang terus disambung ke misalnya ke Jabatan Alam Sekitar di negara tersebut supaya mereka boleh pantau apakah bahan-bahan sisa yang dikeluarkan dan apakah kuantiti yang dihasilkan. Jika kuantiti itu melampaui undang-undang ataupun yang telah ditetapkan oleh undang-undang, jumlah yang telah ditetapkan oleh undang-undang, maka pihak berkuasa akan terus dibuat pemeriksaan. Jadi ini satu teknologi yang mungkin agak mahal, tetapi kita boleh usahakan. Saya pernah jumpa dengan pensyarah universiti di sini daripada kejuruteraan yang mengatakan bahawa kita boleh buat teknologi seperti itu, malah mungkin lebih baik lagi daripada apa yang telah ada sekarang ini. Jadi teknologi-teknologi ini haruslah dimanfaatkan. Jadi, tapi semua ini memerlukan kepada willpower ataupun orang kata kemahuan ataupun kehendak peringkat pengurusan negeri yang tertinggi. Kalau mereka ada willpower ataupun motivasi ataupun semangat untuk melakukan perkara ini, maka kita boleh laksanakannya. Tidak mustahil. Jadi dengan itu kita boleh memastikan bahawa sumber air ini akan terjaga dengan pada waktu yang lebih lama dan kita kurang lagi bergantung kepada sumber-sumber lain. Sebab Selangor sekarang ini kita menghadapi masalah air yang kurang, penduduk semakin ramai. Jadi kita perlu memastikan bahawa sumber air yang ada sekarang ini bersih supaya kita tidak perlu lagi buat empangan, buat kolam untuk cari sumber air yang lain. Ya. Daripada apa yang Cik Amli katakan tadi, pelbagai perkara dan juga sudut perlu kita lihat daripada manusianya, daripada bagaimana perindustrian itu ataupun industri itu sendiri, termasuk kepada bagaimana untuk kita memperkayakan dan juga menggunakan teknologi yang ada. Terima kasih Cik Amli Ayat, aktivis alam sekitar, dan pastinya ini antara perkara yang perlu kita lihat dan juga kita selami untuk memastikan bahawa isu pencemaran sungai ini dapat diatasi dan akhirnya air bersih yang disalurkan kepada penduduk-penduduk di Selangor, Lembah Kelang dan sebagainya atau di negeri-negeri lain dapat diberikan secara sempurna dan juga baik.